Assalamualaikum, ahlan wa sahlan. Kita bertemu untuk program Dari Tepi Padang, cerita di balik tabir, cerita World Cup Piala Dunia 2022. Jangan lupa bersama saya Jasni Syafi'i di Dari Tepi Padang. Keputusan peringkat separuh akhir, anda pun dah tahu semalam bagaimana pasukan Argentina berjaya melayakkan diri ke perlawanan akhir selepas dengan mudah dengan bergaya menewaskan pasukan Croatia dengan jaringan 3 gol tanpa balas. Leo Messi menjaringkan gol yang pertama untuk pasukan Argentina menerusi sepakan penalti, dan selepas itu Alvarez menjadikan kedudukan 2-0. Dan di separuh masa yang kedua, dia menambah jaringan pada minit ke-69 untuk membawa Argentina ke pentas final. Dalam perlawanan yang berlangsung semalam di Lusail Stadium, menyaksikan pasukan Croatia yang sebelum ini dikatakan antara pasukan favorit untuk melakukan kejutan, terutamanya apabila mereka melangkah ke peringkat separuh akhir, tetapi Argentina berjaya mengikat Croatia dengan jaringan 3 gol tanpa balas. Itulah keputusan di peringkat separuh akhir semalam di antara pasukan Argentina dan juga Croatia yang berlangsung di Stadium Lusail.
satu lagi peringkat separuh akhir yang akan berlangsung pada hari ini ialah antara pasukan Morocco dan juga pasukan France. Tetapi sebelum itu, saya ingin mengajak anda untuk mengimbas ataupun melihat semula warna-warni dalam Piala Dunia kali ini. Fiesta Piala Dunia. Okey, dari tepi padang pada kali ini ingin membawa anda untuk melihat keunikan Stadium 974, iaitu antara stadium yang menjadi tumpuan kerana keunikannya, yang dibina menggunakan kontena ataupun shipping container. Sebanyak 974 unit kontena digunakan untuk membina stadium ini yang mempunyai kapasiti 40,000 orang. Okey, kita imbas bagaimana saya melakukan sedikit rakaman ketika berada di luar ataupun di hadapan Stadium 974 ini. Okey, saya nak bercerita tentang Stadium 974 ataupun 974 di belakang saya ini. Kenapa diberikan nama 974 ataupun Stadium 974? Sebenarnya angka 974 itu ialah merujuk kepada Dialing International Code 974 untuk negara Qatar.
itulah sinonimnya 974. Mungkin ada yang bertanya, mungkin ada yang tak tahu. Tetapi yang lebih menarik lagi cerita pasal Stadium 974 ini ialah ia dibina daripada susunan kontainer, shipping kontainer dalam kapal tu, kontainer bawa barang tu. Jadi daripada struktur itulah ia disusun dan menggunakan steel ataupun besi. Stadium yang mempunyai kapasiti 40,000 penonton. Dan malam ini Brazil menentang pasukan Korea Selatan adalah perlawanan terakhir dimainkan di stadium ini di pusingan yang kedua, dan selepas ini stadium ini dilaporkan akan diruntuhkan kerana struktur yang dibina, struktur yang digunakan untuk membina Stadium 974 ini, iaitu daripada besi dan juga kontainer, sangat mudah untuk dileraikan. Walaupun begitu, standard stadium ini masih lagi tinggi, dan sudah tentulah ia mencapai standard yang diperlukan oleh FIFA, kerana stadium ini telah menjadi tuan rumah, menjadi venue kepada beberapa perlawanan di peringkat pusingan yang pertama, dan di pusingan yang kedua hari ini adalah perlawanan terakhir. Dan ia mula diuji tahun lalu pada FIFA Arab Cup, perlawanan FIFA Arab Cup turut berlangsung di sini, dan selepas itu tak ada masalah, tak ada komen, tak ada rungutan daripada sama ada daripada pemain ataupun peminat. Walaupun kedudukannya agak tinggi, terpaksa memanjat, tetapi ia mempunyai kemudahan lift untuk penonton ataupun untuk mereka dari golongan OKU untuk naik kalau seat ataupun kedudukan mereka, kursi untuk mereka berada di paras paling atas berhampiran dengan bumbung. Okey, Stadium 974 seperti yang saya katakan tadi cukup menarik dan adalah ikon baru kepada stadium-stadium di Piala Dunia. Inilah stadium kali pertama untuk Piala Dunia dibina menggunakan struktur kontainer ataupun besi ini. Dan tak seperti stadium-stadium yang lain di Piala Dunia di Qatar ini, Stadium 974 ini tak memerlukan penghawa dingin, tak memerlukan pengudaraan penghawa dingin lah untuk menyejukkan suasana, menyejukkan keadaan di padang dan juga penonton, kerana circulation udara di Stadium 974 ini adalah circulation yang natural circulation. Jadi mereka tak perlu memasang sistem penghawa dingin untuk menyejukkan keadaan suasana di Stadium 974 ini. Jadi pengudaraan yang cukup sesuai, cukup untuk mendinginkan, apatah lagi di musim sejuk ini kita tak rasa suasana panas sangat. Jadi saya rasa itulah yang menariknya yang dapat saya kongsi mengenai Stadium 974 ini. Kerana kalau anda dapat lihat di belakang saya ini adalah susunan kontainer. Kita boleh bayangkan bagaimana ribuan kontainer telah diambil, telah dibawa ke sini, dan kontainer ini bukannya kontainer baru, adalah iaitu kontainer shipping kontainer yang terpakai, dan mereka ambil dan mereka cat dan susun mengikut mereka letak ataupun mereka bentuk yang menepati piawaian untuk pembinaan sebuah stadium. Tapi strukturnya semuanya menggunakan besi dan besi yang dikitar semula. Selepas ini mungkin sukar untuk kita jumpa lagi stadium yang dibina dengan kontainer, kerana tak ramai negara, tak banyak negara yang sanggup untuk membina stadium bagi menjalankan untuk beberapa perlawanan saja, dan selepas itu mereka akan robohkan. Tetapi Qatar sanggup melakukannya kerana mereka mempunyai sumber keuangan yang cukup, sumber keuangan yang lumayan, yang banyak, jadi mereka boleh melakukan apa saja. Okey. Jadi kenangan kita di Stadium 974 ini akan terus kekal dalam ingatan kita untuk peminat-peminat dan juga pengunjung. Begitu juga dengan Neymar serta pemain-pemain yang lain
bahawa stadium inilah stadium yang menjadi gelanggang membawa mereka ke pusingan suku akhir Piala Dunia 2022 di Qatar. Okey, itu saja bingkisan dari saya, Jasni Syafi'i. InsyaAllah kita akan bersama lagi dalam bingkisan yang lain dalam Piala Dunia 2022. Haya, Assalamualaikum. Maskot untuk Piala Dunia Qatar 2022 ialah Laib. Ada yang mungkin tak tahu apa perkataan Laib itu sendiri. Laib membawa maksud kepada kelincahan ataupun kepantasan dalam bahasa kita seperti lipas kudung. Okey, kita nak lihat sedikitlah bagaimana Laib ini telah berjaya mencuri tumpuan dan juga perhatian peminat-peminat di Piala Dunia Qatar 2022. هذا الكاركتر لازم يطلع كتعويذة رسمية، لازم نعلن عنه للجمهور العربي والعالمي، وبيمثل كأس العالم قطر 2022. قطر 2022. هذا العمل ناتج عن فريق متكامل، كل كان له دوره في العمل. استلمت العمل باني انا اخرجه واطلعه فيلم لايف اكشن وانيميشن في نفس الوقت. ان هذه شخصيه جاي من بعد اخر، جاي من بعد فيه الخيال مفتوح. The name is Laib. Pleasure to meet you, sir. And you need to get your facts straight. احنا لما بدينا نكتب قررنا نسوي برايورتي حق الترفيه، ان العمل يكون يطلع بشكل مسلي، بشكل ممتع للجمهور، بشكل نوعا ما سينمائي. Welcome to Mascotverse. بما أن جزء من دور لعيب هو تذكيرنا بالتعويذات السابقة، احنا بالنسبة لنا مهم جدا أن يتم لعيب في ذاكرة محبين كرة القدم وذاكرة متابعين كأس العالم حتى في الدورات اللاحقة. الكل عنده الحلم انه يوصل للكاس، واتوقع لعيب وصل رسالته بانك اذا حلمت ووثقت بافكارك وبحلمك راح تقدر تحقق المستحيل. So let's make this time different. For now is all. Jadi ayuh saudara, sebentar lagi mungkin dalam awal pagi waktu kita di tanah air, perlawanan peringkat separuh akhir untuk mencari calon bagi bertemu dengan Argentina di pentas final pada 18 Disember nanti di Lusail Stadium. Apakah France ataupun Morocco Maghribi kali ini berjaya untuk melayakkan diri ke peringkat akhir? Maghribi merupakan pasukan dari benua Afrika yang pertama berjaya melayakkan diri ke peringkat separuh akhir. Mereka mencatat sejarah dan juga kebanggaan bagi benua Afrika kerana mereka adalah African team yang pertama setakat ini berjaya melayakkan diri ke peringkat separuh akhir di Piala Dunia. Pertemuan di antara pasukan France dan juga Morocco atau Maghribi ini kali pertama juga mereka bertemu di dalam Piala Dunia. Sejarah ataupun kemampuan pasukan France kali ini amat cemerlang. Mereka bukan sahaja datang sebagai penyandang juara, mereka telah berjaya membuktikan untuk muncul sebagai favourite sekali lagi bagi mempertahankan kejuaraan ataupun memenangi Piala Dunia kali ini. Ini adalah ataupun pada malam ini adalah penampilan kali kedua mereka kembali semula ke Al Bayat selepas kali terakhir beraksi di stadium ini pada ketika menewaskan England 2-1 di peringkat quarter final ataupun suku akhir. Di peringkat kumpulan, di dalam kumpulan D, mereka menewaskan pasukan Australia 4-1, menundukkan Denmark 2-1, kecundang kepada pasukan Tunisia, tetapi dalam perlawanan itu kedudukan mereka ke peringkat pusingan kedua sudah pun terjamin. Mereka tewas kepada Tunisia 0-1 dalam perlawanan terakhir peringkat kumpulan. Dan di pusingan yang kedua menundukkan pasukan Poland dengan jaringan 3-1, sambil pasukan Morocco pula dalam kumpulan F mereka memulakan saingan membuka tirai penampilan mereka di Piala Dunia 2022 dengan mencatat keputusan seri 0-0, selepas itu menewaskan Belgium 2-0 dan mengalahkan Kanada 2-1 untuk melayakkan diri ke pusingan kedua menentang pasukan pilihan iaitu Spain ataupun Spanyol terikat
0-0, tetapi pasukan Morocco layak selepas menang 3-0 dalam penentuan sepakan penalti, dan di suku akhir mereka menundukkan pasukan Portugal, menghantar pulang Cristiano Ronaldo dan rakan-rakannya dengan jaringan 1-0 untuk melayakkan diri ke peringkat separuh akhir perlawanan yang akan mereka tempuh pada malam ini. Okey, baiklah saudara, kita sudah pun berada di penghujung dari tepi padang. InsyaAllah kita akan bersama lagi dalam perkembangan Piala Dunia. Untuk mengikutinya, anda boleh terus bersama kami di page Facebook dari tepi padang dan juga sosial media yang lain, di TikTok, di Instagram, di YouTube channel. Anda akan dapat mengikuti cerita di balik tabir pandangan sisi mengenai Piala Dunia. Seperti biasa, jangan lupa untuk like page kami dari Tepi Padang, dan anda juga boleh mengikuti kuis dengan hadiah yang kami tawarkan setiap siaran, dan jangan lupa juga untuk hadiah bonanza menyaksikan perlawanan MU Manchester United di Old Trafford. Lumayan. Semuanya gratis, semuanya percuma, tiket bola percuma, tiket penerbangan percuma, dan juga hotel penginapan juga adalah percuma. Okey, sedap dengan pakaian Arab ni, pakai jubah. Kalau di Malaysia kita akan pakai jubah ni untuk pergi ke surau, ke masjid, sembahyang tarawih ataupun solat Aidil Adha, Aidil Fitri. Tapi di sini jubah adalah pakaian rasmi untuk orang Arab di Qatar, komplit lengkap dengan apa dia panggil ni, entahlah. Okey, kami ingin berundur diri tentang perkembangan Piala Dunia, dan seperti biasa kami ingin tinggalkan anda dengan satu video klip, kerana saya teringat kembali dengan Datuk Sheikh yang pernah bersiaran bersama kita, kerana peminat tegar pasukan Perancis ini yang berada di France, menetap dan bermastautin di sana. Siapa tak kenal Datuk Sheikh, dia adalah peminat utama pasukan France selain daripada pasukan JDT, negeri kelahirannya. Baik, kami tinggalkan anda dengan video klip Datuk Sheikh, dan jangan lupa untuk terus bersama kami lagi dalam Dari Tepi Padang. Haya-haya. Popsicles are jumping
Yeah, yeah. All right. Oh, baby, baby, let me hear it. Oh, she looks so lovely. She find a sugar daddy with a high